Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Fahmi. Pada hari ini, pada 27 November 2021, jam 6.30 pagi kita bermula siaran kita pada pagi ini. Sebenarnya saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan dah, apa khabar? Alhamdulillah, saya mewakili kru dan produksi mendoakan tuan-tuan dan puan-puan moga-moga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya kita terkesan dengan pelbagai ujian dan masalah, terutamanya dalam situasi kita pada masa kini, iaitu penularan wabak COVID-19 ini, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingin saya kongsikan satu doa yang mana saya telah bacakan di awal tadi, iaitu ayat surah Al-Ghafir ayat 44. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Aku serahkan segala permasalahanku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang maha melihat hamba-hamba dia. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana terdapat masalah ataupun ujian, amalkan doa ini, moga-moga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan tafsir dan taranum, iaitu surah Al-Ghafir ayat 17 hingga 19, yang mana akan dikupas oleh bintang ilmuwan kita yang mana siapa tak kenal apabila disebut namanya, iaitu tak lain tak bukan Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap topik dan perbincangan kita pada setiap hari tentulah akan ada kemusykilan dan persoalan di kalangan kita. Jadinya, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603, ataupun boleh terus di ruangan FB, di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Sama-sama kita like dan share bersama dengan rakan-rakan. Moga-moga ilmu yang dapat disampaikan pada pagi ini dapat kita manfaatkan bersama, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan, dan kepada Dia jualah kita akan dikembalikan pada satu hari nanti. Ibu ayah, para penonton Tanyalah Ustaz yang saya kasih sekalian, hari ini kita akan bersiaran dalam program tadabbur, membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, dan kita akan tadabbur makna-maknanya supaya kita dapat rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, Al-Quran adalah panduan hidup supaya kita dapat mencedok sebanyak mungkin pengajaran, panduan supaya kehidupan kita lebih baik, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ghafir. Surah Ghafir yang maksudnya surah yang Tuhan menyajikan keampunan. Keseluruhan surah ini kalau kita lihat dia adalah limpahan, seperti mana dai baca tadi, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Allah mengungkapkan satu ayat, wa ufawwidu amri, Allah berikan satu limpah kurnia kepada manusia. Jadi manusia rebut. Wa ufawwidu amri, aku serahkan segala urusanku kepada Allah, kerana Dialah Tuhan yang maha melihat. So maha melihat itu adalah untuk mendapat keampunan Dia.
So surah ini syarat dengan sajian peluang keampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan baca surah ini daripada ayat 17, 18 dan 19. Kita 3 ayat, kita akan baca, kita akan tadabbur. Apa kata kita baca dulu sebagai permulaan hari kita dengan kalamullah. Saya hari ini nak baca Taranum Hijaz. Kita baca lagu Hijaz pagi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Inna Allah sari'ul hisab. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita lihat terjemahan dia ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, hari yang dimaksudkan adalah hari pembalasan. La tujza, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. La zulmal yawm, tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, iaitu hari kiamat, iaitu ketika hati-hati manusia tersedu-sedu hingga ke kerongkong kerana menahan kesedihan. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang pun yang boleh membantunya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ibu ayah para penonton yang saya kasih sekalian, dalam 3 ayat ini, walaupun ayatnya pendek saja, tetapi syarat dengan macam-macam mesej Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Pertama sekali, bila kita melihat kepada al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Sebelum ayat ke-17, kita tengok sikit ayat ke-16. Patah sikit balik.
Yang ada mushaf tu belik tengok balik. Ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'." Yauma barizun. Yaumahum barizun. Pada hari manusia itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada satu pun yang dapat disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum. Allah Subhanahu wa taala tanya, limanil mulku al-yaum. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hanya senya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan, lagi Maha bergagah. Begini. Ayat ke-16 ni ada mesej yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan sempat saya belik beberapa kitab tafsir. Sebab dengan ayat 16 ni kita akan pada ayat yang ke-17. Sebab ayat 17 Allah sebut hari ini akan dibalas. Tapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jabarut, memperlihatkan keagungan, kekuasaan dia pada hari tersebut. Baik. Setelah ditiup sangkakala, kita cuma bawa diri kita dulu. Tengok ni. Kita perhatikan bila ditiupkan sangkakala pertama, semua rebah. Dai semua rebah. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wal ard. Semua akan rebah. Tiup sangkakala, tiup semua rebah. Israfil akan tiup. Semua akan rebah. Rebah bukan sekadar rebah matilah. Semua mati. Bila semua dah mati, yang tinggal siapa? 4 malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 malaikat ini Israel, Israfil, Mikail dan juga malaikat, kita kata malaikat Israfil, Israel, Jibril dengan Mikail. 4 malaikat. Pada tersebut 4 malaikat. Allah tanya kepada malaikat Israel, iaitu yang cabut nyawa. Siapa yang baki sekarang ni? Setelah ditiup sangkakala kan? Siapa yang tinggal? Malaikat Israel kata, aku, abduka haza, tolak sotelah kan daripada 4. Abduka haza, Jibril, Mikail wa Israfil. Allah Ta'ala kata, cabut nyawa Mikail. Malaikat Israel akan cabut nyawa Mikail. Kemudian siapa tinggal? Tinggal 2 malaikat. Tinggal Israel, ya cabut nyawa tu Israel, Jibril dan juga Israfil. Allah perintahkan, wahai Israel, sekarang cabut nyawa Mikail. Tadi dah ambil nama Mikail, ambil pula sekarang nyawa Israfil. Sorang-sorang ambil. Israfil ambil, Israel ambil, semua dah. Malaikat Jibril pun akan dicabut nyawa. Siapa tinggal sekarang ni? Malaikat Jibril dengan malaikat Jibril pun cabut nyawa. Sekarang siapa tinggal? Last kali. Siapa tinggal? Israel kata, ana abduka haza wa anta. Yang tinggal sekarang ni aku dengan kau, wahai Tuhan. Allah perintahkan Israel, matilah kau sekarang. Mati Israel. Maksudnya, daripada manusia yang hidup, semua mati dengan tiup sangkakala pertama. Yang tinggal illa masya Allah. Yang hidup hanyalah siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itu 4 malaikat itulah. Wal muqassimati amra, surah Az-Zariyat ayat ke-4. Tinggal 4 malaikat sahaja. Daripada 4 tu Israel akan cabut nyawa seorang-seorang malaikat ni. Tinggal Israel sehingga Allah perintahkan Israel, matilah kau, Israel pun mati. Pada masa itu Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Allah beritahu limanil mulkul yaum. Bila semua dah habis mati, manusia, malaikat semua dah mati dengan seorang-seorang, dengan sifat yang al-ahad, Allah kata limanil mulkul yaum. Siapa yang tinggal sekarang ni? Kuasa siapa sekarang yang baki? Lillahil wahidil qahhar. Allah akan beritahu bagi Tuhan yang maha gagah lagi perkasa. Itu yang dimaksudkan limanil mulkul yaum. Pada hari tersebut semua dah tak ada. Allah tanya, Allah rakamkan pada siapakah akan kekal kuasa pada hari tersebut. Susulan daripada itu, sekarang semua dah mati, semua dah rebah habis. Allah akan tiupkan sangkakala kedua, maka bangunlah semua yang dalam perut bumi. Sebab itu Allah sebut
wahum yaumahum barizun. Masuk pada ayat ke-17, al-yauma tujza. Sekarang tak ada, hari ini hari pembalasan. Tujza kullu nafsin bima kasabat. Dibalaskan setiap nyawa apa yang telah mereka kerjakan. La zulmal yaum. Hari ini tidak ada sebarang kezaliman. Tuhan tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Walau mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah, walaupun sebesar kuman, Tuhan tidak menzalimi sesiapa pun. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Tuhan yang sangat pantas hisabnya. Ayat seumpama ini juga ada dalam surah Yasin yang dalam surah Yasin ayat 54. Kita lihat apa perbezaan ayat 54 dalam surah Yasin dan juga ayat yang ke-17 ini. Selepas kita rehat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz di atas mukadimah yang akan kita sambung sebentar saja lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berjeda seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu surah Ghafir ayat 17 hingga 19, iaitu tafsir dan taranum. Jadi kita baru saja mendengar mukadimah daripada ustaz kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi kita akan sambung semula. Rasanya ustaz pun boleh habis mukadimah lagi tadi. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Dipersilakan ustaz. Terima kasih ustaz. Okey, terima kasih Daim Fahmi kepada para penonton. Terima kasih kerana setia bersama kami. Setelah saya bawa para penonton kepada satu masyhad, satu suasana. Setelah semua malaikat manusia dan malaikat semua rebah, Allah akan tanya, kul limanil mulkul yaum, pada siapakah kuasa pada hari ini. Pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu dialah Tuhan yang Maha Berkuasa, tidak ada kuasa yang kekal. Semua yang berkuasa di dunia tidak ada yang kekal. Semua itu adalah pinjaman semata-mata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan lagi peringatan bagi manusia, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini, hari yang dimaksudkan itu hari kiamat. Al-yauma bermakna yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Pada hari Allah akan menghitung. Tujza, dibalas. Kullu nafsin bima kasabat. Dalam Al-Quran, ibu ayah, para penonton, bila sebut kullu, maksudnya tak ada benda yang tinggal. Semua sekali. Semua sekali. Kullu, perkataan kullu. Jangan tanyalah yang lain. Ini termasuk tak? Ini termasuk tak? Dia kata kullu. No more further question. Maksudnya kullu tu semua. Kullu syai'. Kullu. Setiap nyawa. Tidak ada yang terkecuali. Bima kasabat. Yang bernyawa. Dia tak kata kullu insan. Kullu nafsin. Nampak lebih umum. Dan meliputi semua orang. Bima kasabat. Perkataan kasabat, saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak guna bima amilat. Dia tak guna bima amilat. Bima kasabat. Kasaba adalah suatu perkataan yang menggambarkan suatu yang diusahakan manusia atas ikhtiar dia sendiri. Supaya manusia tidak mengecualikan diri dengan pelbagai alasan. Saya terpaksa. Saya tak tahu. Saya itu. Saya ini. Kan manusia suka beri pelbagai alasan. Supaya dia tidak beralasan. Kasab ini dia sendiri yang gerakkan kaki dia, tangan dia, anggota badan dia, bawa kereta, bawa motor. Dia yang buat. Totally memang dia punya effort. Dia punya usaha untuk buat tersebut. Bima kasabat. Sebab setiap kasabah ini, dia buat mesti ada imbuhan. Mesti ada balasan. Mesti ada balasan. Sebab itu dia buat dengan harapan sama ada dapat imbuhan dunia ataupun imbuhan di akhirat. Bima kasabat. Contoh orang Arab kata, kam kasabt.
kam syahr kam kaifa yani syahriyan kam taksib. Setiap bulan berapa awak dapat? Dia tak kasab, dia guna perkataan kasab itu untuk menggambarkan perhitungan balas apa ni ganjaran gaji yang diterima. La zulmal yaum. Allah beritahu la zulmal yaum. Ini adalah satu ungkapan yang tuntas, tepat dan juga jelas. Dalam ayat lain, wama rabbuka bizallamin lil abid. Ada juga wama antum anfusakum tuzlamun. Kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Kamu yang campakkan diri kamu dalam kezaliman. Allah tidak pernah menzalimi siapa-siapa. Yang ni la zulmal yaum. Maksudnya itulah dia punya statement. Itulah satu ketetapan tiada yang dizalimi pada hari tersebut. Walaupun sebesar biji zarah. Sebesar kuman sekalipun Allah tidak pernah menzalimi sesiapa. Ibu ayah, kita masih ingat dan atau kita segar dalam ingatan kita. Kita biasa baca surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat 54. Ada perbezaan dengan ayat ini sedikit. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 54, "Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Saya nak kita nampak perbezaan dalam ayat ni. Al-yawma tujza kullu nafs. Dalam ayat surah Yasin, "Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a." Bezanya ialah dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala dahulukan balasan baik. Dalam surah Yasin, Allah dahulukan balasan buruk. Setiap satu surah dia ada siak dia sendiri. Maksudnya dia ada tujahan dia tersendiri. Kenapa saya highlight? Dia adalah memberi satu gambaran jelas, dia punya frame surah tu mengenai keampunan Allah. Surah Ghafir. Kalau kita lihat daripada ayat pertama sampai ayat ke-17, tak ada kezaliman lagi yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam bentuk khabar. Bagaimana adanya usaha, bagaimana taubat, bagaimana kena usaha. Dan tunjang surah ini, kalau saudara perasan, tunjang surah ini Dzit Taul. Dalam ayat yang ketiga, Allah berfirman, Ghafiri dzam wa qabili taub syadidil iqabi Dzit Taul. Dzit Taul tu faham betul-betul. Dzit Taul itu membawa maksud yang lempah kurnianya. Surah Ghafir adalah surah keampunan yang dilempahkan oleh Allah kepada manusia. Kepada manusia. Dzit Taul. Faham? Kenapa dalam surah Yasin Allah dahulukan zalim? Sebab surah itu menggambarkan masyarakat. Da'i. Kita baca surah Yasin, pertama sekali bagaimana Ashabul Qaryah, penduduk satu kampung yang Antakiyah, mendustakan Habib An-Najjar, seorang pendakwah. Mula-mula mereka mendustakan rasul-rasul diutus. Fa'azazna bi thalith. Dua rasul, mereka tak mau ikut lagi. Allah kuatkan lagi dengan rasul yang ketiga. Kemudian Allah hantar pula Habib An-Najjar. Rasul didustakan, Habib An-Najjar mereka bunuh. So menggambarkan watak masyarakat sesebuah Korea, sesebuah kampung, sebuah bandar. Kemudian abkhalu 'alal fuqara, mereka bersifat bakhil ke atas fakir miskin. So Allah gambarkan dalam surah Yasin kezaliman, kerosakan dilakukan dalam bentuk kemasyarakatan. Dalam surah ini Allah gambarkan mengenai pembalasan amal soleh. Innallaha sari'ul hisab. Kita kena faham. Selalu kita jumpa sesungguhnya Allah hisab, Allah akan menghisap manusia dengan pantas. Kita nak tahu kenapa Allah guna Innallaha sari'ul hisab. Kenapa Allah guna selalu Innallaha sari'ul hisab bighairi hisab? Kenapa? Kita akan perincikan sebentar lagi. Baik Ustaz, terima kasih di atas mukadimah tersebut. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak lagi akan kita kupas berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Kita berjeda seketika, beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menonton rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tafsir dan taranum, berkenaan dengan surah Al-Ghafir ayat 17 hingga 19 yang dikupas oleh panel kita, bintang ilmuwan kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di ruangan komen di Facebook Live kami di Tanyalah Ustaz TV 3. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, kita ada soalan sulung Ustaz. Ya, silakan. Boleh Ustaz? Kita ada soalan sulung daripada Facebook, daripada Cik Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Farid, Da'i dan petugas-petugas Tanyalah Ustaz. Ayat yang ke-17. Balasan dan hukuman Allah adalah seadil-adilnya. Soalan saya, adakah hukuman dan balasan berlaku dari sejak seseorang itu meninggal, iaitu dalam kubur lagi? Adakah hukuman berlaku serentak untuk semua manusia dan jin? Terima kasih kepada saudari Rahimah Saud di atas persoalan itu tadi. Okay, Ustaz, silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Puan Rahimah atas soalan sebentar tadi. Adakah manusia akan menerima balasan ketika manusia sudah berada dalam kubur lagi? Ya, betul. Dia Nabi SAW sebut sama ada kubur itu menjadi taman daripada taman syurga atau kubur itu menjadi lembah daripada lembah neraka. So di dalam kubur manusia sudah mula mendapat balasan. Kalau baik amalannya, maka baiklah kedudukannya, keadaannya dalam kubur. Kalau buruk amalannya, maka buruklah juga balasan dalam kubur. Dia maksudnya dia adalah penghisaban awal sebelum kita dibawa ke mahsyar untuk mendapat balasan yang muktamad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kubur dah dapat dah. Betul lah malaikat akan datang tanya soalan kan. Maka tegurlah kita jawab. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang tanya soalan untuk awal ma yuhasab yaumil qiyamati, awal ma yuhasabu bihi abd yaumil qiyamah as-salah. Jadi di antara perkara yang akan dihitung juga ialah solat. Mengikut pendapat para ulama bahawa solat juga akan dipersoalkan dalam kubur. Dan begitu juga amalan-amalan lain. Sudah akan ada pertanyaan. Adakah hukuman berlaku serentak untuk semua manusia dan jin? Mengikut balasan masing-masing. Maksudnya, mati itu tak sama. So setelah 6 langkah saya ditinggalkan dalam kubur, maka akan datanglah malaikat bersoal. Dan saya akan dapat balasan. Jadi mereka yang telah meninggalkan saya 10 tahun dahulu, semalam ataupun seminggu sebelum ini, maka mereka telah mendapat penghisaban lebih awal. Lebih awal dan berbeza dengan orang yang lain. Sehingga masing-masing menunggu untuk hari pembalasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi related dengan ayat ni, al-yauma tujza, tapi yang dimaksudkan ayat ini pada hari ini maksudnya hari mahsyar, hari akhirat, kerana itu adalah muktamad pembalasan di padang mahsyar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya ada soalan sambungan daripada soalan daripada Facebook ni. Kalau kita meninggal hari ini, setelah 6 langkah yang Ustaz katakan tadi, kita akan ditanya oleh malaikat, dan kalau kita ada amal yang buruk maka kita akan diazab lah. Jadi sekiranya yang meninggal 1000 tahun yang dahulu, adakah akan diazab dosa-dosanya sehingga ke hari kiamat atau sehingga habis dosanya, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, dia akan menerima balasan sampai habis. Berulang-ulang. Dia akan ialah hukuman yang dikenakan ke atas setiap orang. Dia tak sama. Maksudnya mengikut hukuman masing-masing. Kalau di dunia pun diputuskan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. So mengikut dosa yang dia bawa. So sepanjang itulah dia akan dihisap dalam alam barzakh. Kalau sudah selesai, ditunggu penghisapan di padang mahsyar. Maksudnya bila selesai dosa dia dah habis, dosanya telah dihisap tu, dah telah diazab tu, maksudnya tinggal nak tunggu untuk padang mahsyar, untuk pembalasan di padang mahsyar pula. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada juga Daim Fahmi, ada juga yang berpendapat bahawa atas dasar soalan-soalan tadi tu, ada juga yang berpendapat bahawa dinafikan azab kubur. Dia maksudnya
kumpulan tertentu termasuk yang golongan inti hadis, mereka menafikan azab kubur sebab bagi mereka hadis-hadis yang membicarakan mengenai azab kubur adalah hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad bersifat zanni. Ini bagi pendapat mereka lah. Sehingga mereka menafikan adanya azab kubur. Jadi masuk kubur dan meninggal, masuk kubur, tunggu di padang mahsyar baru hari balasan. Jadi dunia tak ada, dalam alam barzakh ni tak ada balasan. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sahih Nabi dah sebut, kalau tak masa kan Nabi lalu di kubur orang lelaki, di kubur lelaki, di satu kubur Nabi lalu, Nabi ambil pelepah tangan, Nabi letak atas dia supaya diringankan azab dalam kubur. Jadi dalam kubur juga manusia sudah mula mendapat balasan. Kalau baik, imma rawdatan min riyadil jinan atau hufratan min hufarin niran. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya Ustaz daripada Facebook. Daripada saudari Sal Rasid Cikcik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, merujuk ayat ke-17. Innallaha sari'ul hisab. Maksudnya sesungguhnya Allah menghisap amalan seseorang itu sangat cepat sekali. Bagaimana cara Allah menghisap setiap amalan dengan cepat dan tentunya tidak terjangkau akal fikiran kita untuk memikirkannya kerana sangat mudah bagi Allah di atas segala kehendak dan kekuasaannya. Terima kasih saudari Sal Rasid Cikcik di atas persoalan itu Ustaz. Ya. Saya rasa bertuah sebab atas soalan ni sebab boleh baca apa yang saya nak cakap selepas ni. Masya-Allah. Kasyaf. Dia kata kasyaf. Tadi pun saya dah beritahu bahawa saya akan ulas juga ayat yang ke-17 ni, hujung tu innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya balasan Allah itu sangat pantas. Kenapa ayat ini digunakan? Mengikut beberapa pandangan para ulama yang dapat sempat saya catat semalam. Di antara Sayyid Qutb sebut fasur'atul hisab taqtadi bisur'atil hukum. Maksudnya kepantasan laju menghitung akan juga memberi natijah yang cepat. Dia bukan kes tu ditangguh 3 tahun. Tak cukup evidence, ditangguh. Lepas tu plaintiff lagi, pendakwaan lagi, evidence lagi. Jadi penangguhan demi penangguhan berlaku. Tapi di padang mahsyar tidak begitu. Allah beritahu innallaha sari'ul hisab. Kenapa Allah nak pantas membalas? Sebab tidak ada siapa pun boleh dizalimkan. La zulmal yaum. Allah dah beritahu tidak ada siapa pun akan dizalimi pada hari ini. Termasuklah bagi mereka yang berhak mendapat balasan, diberi balasan secepat mungkin. Baik. Katakan Da'i Fahmi ada kes di mahkamah. Ada pihak yang telah menzalimi. Kes sedang dibawa ke mahkamah, sedang dalam perbicaraan. Okey? Dalam perbicaraan, bicara. Selagi mana pihak yang dituduh itu tidak dijatuhkan hukuman, siapa yang sedang menanggung sekarang ni? Pihak yang dituduh? Pihak yang saya lah. Ya, sebab saya yang memohon keadilan, saya lah yang menanggung. Betul tak? Betul. Saya menanggung. Sebab penangguhan itu seolah-olah kejayaan bagi yang dituduh. Betul. Dia pula relax. Sebab dia tak dapat balasan. So, hak saya, selagi mana tidak ditunaikan, tidak dilunaskan melalui lunas undang-undang, maka selagi itulah yang buat salah itu, dia akan rasa bebas. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan buat penangguhan, tidak akan membiarkan suatu balasan itu tertangguh pada pihak-pihak tertentu. Itu yang disebut wasur'atul hukum taqtadi tamalluil hukum minal ilmil hakim minal ilmi bil haqqi li'annahu hakimun 'allamul ghuyub. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak tunggu evidence. Tunggu evidence ke? Tak perlu. Kalau saya minta evidence. Where is evidence? Give evidence. Yes. Evidence boleh percayai atau tak boleh percayai. So ada perbalahan. Lepas tu ada penghujahan. Dekat pada masyarakat, siapa nak berhujah? Betul. Wallah, Allah ni adalah Tuhan yang Allamul Ghuyub. Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah. Segala sesuatu yang berlaku adalah Allah yang maha mengetahui. Jadi untuk nak tunggu siapa? Pendakwaan siapa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu yang baik-baik ini, amal-amal baik ni sari'ul hisab. Sebab itu Umar bin Al-Khattab pernah pesan kepada kita, takutlah padang mahsyar, takutlah akhirat, fa innal hisaba indallahi asirun wa laysa yasir. Perhitungan di sisi Allah adalah satu yang sangat sukar, bukan satu yang sangat
sangat mudah. Masya Allah, penjelasan yang terbaik daripada Ustaz. Jadi insya Allah Ustaz dan juga para penonton sekalian, insya Allah kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 17 hingga 19. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebentar tadi Ustaz telah menerangkan berkenaan dengan ayat surah Al-Ghafir ayat yang ke-17 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat cepat perhitungannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita serahkan kepada Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya Ustaz. Kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Nurini Abdul Latif pada Ipoh Perak. Masya Allah. Ya, Puan Nurini. Soalannya? Ya. Soalannya? Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Soalannya, mula saya baju sikit saya tanya soalan ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Sama saya tanya tajwid yang wakaf jim ke atas dua tu. Dan saya tahu itu wakaf jaiz atau wakaf harus. Lebih baik berhenti ke atau teruskan? Ada dua tu kan. Yang kedua, apakah maksudnya Allah sangat cepat memberi perhitungan? Itu saja Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurini Abdul Latif kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih Puan Nurini atas soalan tadi berkaitan dengan nak berhenti antara dua. Kalau kita lihat di mushaf kita, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm, wakaf jaiz atau disebut juga sebagai wakaf Jibril. Nak memberitahu maksud tu sampai bima kasabat la zulmal yawm. Ini salah satu beritahu. Tiada kezaliman pada hari tersebut. Innallaha sari'ul hisab. Jadi dia sebut tu, kalau kita faham wakaf ibtida', kita wakaf. Bila kita wakaf, kasabat la zulmal yawm, dia akan dapat faham satu per satu. Dia berbeza dengan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Boleh, sebab pangkal ayat sampai hujung ayat boleh. Tetapi dia hilang kemanisan, keunikan wakaf ibtida' tadi. Termasuk dalam apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika masing-masing beri pendapat warattilil Qur'ana tartila. Bila sebut warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Termasuk dalam tartil itu kita memahami wakaf ibtida'. Dalam fasahah, bila kita baca Quran, seseorang itu dianggap fasih membaca Al-Quran bukan sekadar sebutannya,
panjang pendek, lunak atau tidak suaranya. Tetapi sejauh mana dia boleh memahami wakaf ibtidak. Sama juga saya bercakap dengan Da'i Fahmi. Pagi tadi Ustaz bangun, lepas tu Ustaz mandi, lepas tu Ustaz naik kereta, lepas tu Ustaz terus ke sinilah, lepas tu Ustaz parking kereta, lepas tu Ustaz sebelum Ustaz parking kereta, Ustaz pergi ambil dulu apa ni dekat Park Guard, ambil kad dulu, lepas kemudian Ustaz parking kereta, Ustaz masuk lift. Apa ni? Tak ada noktah, tak ada. Walaupun faham apa yang Ustaz nak cakap tu, tapi pagi tadi Ustaz bangun pukul 5. Berhenti dulu. Ustaz pergi toilet, Ustaz mandi. Faham kan? Bangun, jelas. Satu-satu. Masuk bilik air, mandi, selesai. Ustaz ambil wuduk dan Ustaz solat tahajud. Sampailah tu. Ustaz ambil wuduk. Habis itu je. Ambil wuduk memang sempurna, tapi ambil wuduk untuk apa? Jadi dia akan lihat dari sudut kesempurnaan, dari sudut struktur ayat. Itu keunikannya. So, itu satu. Yang keduanya berkenaan dengan Allah sangat cepat Memberi perhitungan. Perhitungan seperti yang disebut oleh Ibn Ashur, li'annal haqqa in kana haqqul ibad fa ta'khirul hukm li sahibil haqq ibqa li haqqihi biyadi ghairihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menangguhkan pembalasan sedang orang itu dah boleh tuai hasil. Dah boleh tuai hasil, jadi Allah pantaskan. Ini di antara perkara yang Allah nak gambarkan bahawa betapa Allah Ta'ala itu al-mulkul yaum. Al-mulk maksudnya limanil mulkul yaum. Jadi bila kata dialah yang menguasai dan memiliki. Allah pada tersebut, Allah menguasai, Allah memiliki. Dia nak kata kekuasaan dan pemilikan Allah termasuk dalam memberi balasan kepada manusia. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Melor Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang terlibat. Ayat yang ke-17. Apakah maksud tidak ada yang dirugikan pada hari ini? Adakah ayat ini memberi maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hamba-hambanya, kerana setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas berganda-ganda kebaikannya. Sedangkan apabila kita melakukan dosa, akan dibalas dengan perbuatan dosa yang dilakukan sahaja. Mohon pencerahan. Terima kasih kepada saudari Melor Ismail di atas persoalan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa buat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Sesiapa yang buat kejahatan walaupun sebesar biji sawi, juga dia akan dapat lihat balasannya. Tak ada siapa pun, la mafarra dzalikal yaum. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat untuk kita lari, melainkan semua itu akan dihadapkan di hadapan balasan atau di hadapan Allah, mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Keduanya, setiap perkara yang saya buat, saya akan dilipat gandakan pahala. Jadi solat subuh, Zuhur, selepas solat Zuhur, nak masuk subuh tadi, nak tunggu Zuhur, masuk Zuhur, Allah bagi penebus dosa, tebus dosa. Dengan berwuduk dan bersolat, Allah hapuskan dosa, Allah gugurkan dosa. Jadi semua ini Allah lipat gandakan pahala kepada manusia. Sebab kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pelbagai platform untuk manusia beramal soleh, beribadat, supaya kelak masa mereka mati dalam keadaan suci bersih. Tidak lagi bawa dosa untuk dihisap. Jadi dia clear dah. Satu. Keduanya, di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap amalan mereka lakukan akan diberi pahala yang besar. Pahala besar. Betul. Pahala besar. Even kalau saya niat, kejap lagi niat nak solat duha lah. Niat baru dapat pahala dah. Berbeza dengan dosa. Kejap lagi nak pergi nak buat benda jahat lah. Baru niat, tak dapat balasan lagi. So itu kelebihan dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dosa, Allah Subhanahu wa taala balas mengikut apa yang kita lakukan. Dia tidak adalah bila dosa itu dilipatkan dosanya itu, melainkan ada juga perbahasan ulama bahawa seseorang itu alim, tahu halal haram, tapi dia masih langgar. Yang itu akan dilipatkan lagi balasan untuk dia. Betul Ustaz. Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang besar apabila kita melakukan kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menghitung satu dosa, sekiranya satu dosa yang kita lakukan. Kerana apa? Cuba kita renungi hidup kita sehari-harian. Antara dosa dan pahala, antara amal kebaikan dan juga kejahatan, yang mana kita lakukan lebih banyak?
Antara dosa yang sukar untuk kita tinggalkan adalah dosa mata kita. Mungkin secara tidak sengaja ataupun sengaja, tetapi sekiranya kita terlihat suatu perkara yang maksiat, kita tidak menegur pun adalah satu kesalahan bagi kita. Kerana setiap orang Islam wajib menegur kemungkaran yang mereka nampak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itulah hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan ganjaran pahala setiap kali perkara yang kita lakukan, dan seharusnya kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan taubat pada setiap hari, setiap masa, kerana kita mengimpikan suatu pengakhiran hidup kita yang husnul khatimah, kematian yang didambakan oleh setiap orang-orang yang saleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ustaz, kita ambil soalan daripada pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi dan Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Doktor, kita dah dengar tadi Doktor lebih penjelasan yang panjang lebar Doktor ya, mengenai apa yang kita lakukan akan mendapat apa tu yang dikatakan ganjaran, dan yang baik-baiklah, yang buruk-buruklah ganjarannya. Soalan saya Doktor, jika sekiranya seseorang individu itu telah pun mendapat hukuman di dunia, contohnya kesalahan membunuh di bawah Akta 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan, dan telah pun menerima sabit kesalahan, dah menerima hukuman di dunia ini, apakah status mereka ini akan hapus ke dosa yang lakukan itu kerana dah mendapat hukuman di dunia, ataupun masih juga dikira hukuman itu di akhirat kelak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di dunia dah lepas, ataukah dah dikenakan hukuman, apakah di akhirat juga dia akan menanggung lagi dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan di dunia di dunia ini Doktor. Itu soalan saya Doktor dan Da'i. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Omar Abdul Majid di atas persoalan tersebut. Saya rasa persoalan ini sangat-sangat bagus, sebab mungkin ramai di antara kita yang nak tahu tentang hukuman di atas dunia ini. Bagaimana contoh oleh saudara Omar tadi, Akta 302 yang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Adakah hukuman itu, segala perbuatan dosa membunuh di atas dunia ini akan terhapus dengan hukuman tersebut, ataupun akan ada juga pembalasan azab di alam kubur dan juga seterusnya dalam akhirat? Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Ada di sana beberapa riwayat, saya tak ingat exactly riwayat tersebut, bahawa bagi mereka yang telah dihukum setimpal dengan kesalahan mereka lakukan, contoh an-nafsu bin-nafs, kalau saya membunuh orang, hukumannya adalah saya dibunuh juga, atau saya dapat hukuman yang setimpal dan selari dengan tuntutan syariat, maka orang ini tidak lagi dah menanggung dosa dekat akhirat. Sebab dia telah dibalas di dunia. Sama juga orang yang berzina, kan? Sama ada direjam ataupun dirotan 100 kali. Apabila mereka melalui hukuman tersebut, maka mereka adalah bersih. Mereka tidak lagi dihukum di sisi Allah Subhanahu Walaupun Wa Taala. Pembunuhan, contohnya penjenayah itu membunuh dengan cara menembak, tetapi akhirnya dibunuh dengan digantung. Walaupun perbezaan itu pun mati. ada. Dia punya keputusannya mati. Duduk mati. Yang tu tembak mati, yang ni pun gantung mati juga. Kalau ada hukuman kisah tu, kalau ditikam lah. Kalau kes yang sekarang ni, kalau ditembak dan digantung, adakah hukuman kisah mati, masih berlaku? Kisos. Dia termasuk kisos. Termasuk juga kisah. Masya-Allah. Terbaik penjelasan Ustaz. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita beransur ke soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Pak Su Li Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, kenapakah di dalam ayat yang ke-18 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa teman setia juga tidak dapat menolong? Apakah pada hari itu bukan setakat teman setia, malah ibu bapa serta kaum keluarga juga tidak dapat menolong? Terima kasih kepada saudara Pak Su Li Romli di atas persoalan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Ya, Pak Su, atas soalan tadi,
Kenapa tak ada orang tolong? Termasuk yang dikatakan sebagai sahabat pun tak boleh nak tolong. Kalau kita lihat pada ayat itu, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir kazimin. Maksudnya Allah beritahu pada hari tersebut, hari pembalasan semakin hampir. Ketika hati perut manusia ini sudah sampai ke kerongkong, masing-masing menyesal, takut, sedih, gemetar. Mungkin ini kita akan jelaskan selepas ini. Wa ma lizalimin min hamim. Hamim ini hami, muhami. Contohnya muhami kan, lawyer ni dalam bahasa Arab panggil muhami. Hami maksudnya orang yang melindung, orang yang jaga. Hamim ini orang yang paling saya sayang lah. You protect me when I was in my life in the world, in the earth. You protect me. Biasanya kawan kan, tiba-tiba kita ni kawan baik. Kita ni kawan baik. Dalam keluarga orang datang tumbuk. Takkan saya tak protect? You member saya kot, kawan saya. Tapi dekat akhirat, kawan peduli tak kawan lain? Tak ada. Masing-masing dengan keadaan masing-masing. Betul. Masa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu masing-masing nafsi. Bertempiaran lari, masing-masing mengenangkan nasib masing-masing. Kullu imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari tersebut ada kesibukan dia yang tersendiri. Wala syafi', tak boleh orang nak beri syafaat pun. Jadi semua itu tidak berlaku. Sebab itu kena pandai cari teman lah. Teman yang boleh membawa kita ke akhirat, teman yang boleh protect kita, boleh pertahankan kita dalam kubur. Tidak lain tidak bukan Al-Quran saja yang boleh temankan kita, yang boleh protect kita, yang boleh bawa sampai kubur, boleh bawa sampai ke mahsyar. Masya-Allah. Yang lain tak ada ah. Tak ada. Tinggal. Betul Ustaz. Sebab itulah nanti di akhirat nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cintai orang-orang yang bukan saleh, orang-orang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selain daripada salafus saleh dan sebagainya, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Mungkin ada di antara kita yang mengidolakan selain daripada orang-orang yang baik-baik, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di atas dunia ini yang perlu kita idolakan adalah seorang sahaja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita berdoa moga-moga kita dibangkitkan bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akan melabuhkan tirai di TV3, tapi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi 30 minit di siaran TV9. Jadi bertemu lagi kita selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik lagi 30 minit lagi kita akan bersiaran bersama-sama dengan kita dan juga bersama dengan bintang ilmuwan kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, dengan topik kita pada hari ini iaitu surah Ghafir ayat 17 hingga 19. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh terus sekiranya ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di ruangan Facebook Live kami di FB Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita like dan share, dan juga kita tarik lagi ramai orang untuk bersama-sama dengan kita belajar dan juga manfaatkan ilmu yang akan disampaikan oleh ustaz kita sebentar saja lagi. Jadi tanpa memasa, kita akan terus kepada kupasan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18 surah Al-Ghafir, ayat yang ke-18. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Kembali kita bersiaran dalam kuliah tafsir kita. Ini tadabbur ayat-ayat daripada surah Ghafir. Ayat ke-17 sudah, kita masuk ayat ke-18.
Ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Ma lizzalimina min hamimi wala syafi'in yuta'. Yang bermaksud dan berilah peringatan wa anzirhum. Peringatan. Siapa yang disuruh beri peringatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu wa anzirhum ya Muhammad. Wa anzirhum qul wa anzirhum. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka. Mereka itu siapa? Saya, saudara-saudari, ibu ayah di rumah, kepada mereka yang Nabi diutuskan ke semua mereka. Wa anzirhum yaumal azifah. Perkataan azifah ini beberapa kali digunakan dalam Al-Quran dalam konotasi yang berbeza. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini yaumal azifah. Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Ada ayat lain. Yang ni yaumal azifah ialah hari yang dihampirkan. Al-azifah bimakna wal aslul azifah azifal amru. Maksudnya iqtarabal amru. Semakin menghampir. Kita ini semua bersedialah untuk menghampiri kematian. Betul. Semua kita. Setiap seorang daripada kita ni, kematian itu semakin menghampiri. Selepas kematian menghampiri, kita akan menghampiri akhirat pula. Jadi Allah nak beritahu, mati, akhirat, kubur, balasan, semua ini satu perkara yang hampir dengan manusia. Jangan ada yang merasakan bahawa jauh lagi, lambat lagi, tak apa. Tak ada. Semua itu sudah menghampiri kita. Sebab itu, Yaumal Azifah. Muhammad berilah peringatan kepada mereka mengenai hari yang semakin menghampir. Bila hari yang semakin menghampir ini, Allah gambarkan idil qulub. Dan tak kala pada ketika itu, idil qulub ladal hanajiri kazimin. Idil qulub. Qulub ini kita tahu kan qalb, jantung manusia, heart manusia. Dia ladal hanajir. Yang ni jantung kat mana? Sini. Faham ni? Pada dia. Dia dekat tengah-tengah lah. Tak adalah kanan, tak ada kiri, dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Dilindungi oleh tulang rusuk. Dia ada kat belakang tu. Tengok, buat genggaman macam ni. Kan? Setiap seorang, genggaman dia, jantung dia, besar sikit bergenggaman. Besar sikit pada genggaman. Genggaman masing-masing. So, genggaman Fahmi, beza saiz dengan genggaman Ustaz. Besar Ustaz punya. Kan? Jadi, dia besar sikit lah. Besar sikit. Kalau bagi besar sikit je. Sama juga. Dia maksud genggaman tangan kita ini adalah gambaran lebih kurang saiz jantung manusia. Jadi jantung ni yang duduk di tengah-tengah ni tiba-tiba sampai kat kerongkong. Allah. Ladal hanajir. Ini hanajir. Hanajir ini hanajir. Hanajir maksudnya halqum. Ni. Jantung ni tiba-tiba pap naik ke atas sampai ke sini. Allah. Tersekat tak? Sekat. Tersekat. Dia adalah gambaran bagi kazimin. Maksudnya orang yang kesedihan, orang yang pada masa itu menahan perasaan sedih dan juga takut. Dia tengok orang takut ni ada macam-macam watak. Menggetar, macam anxiety kan. Macam panic attack panic attack. Dia panic attack ni bila dia datang tu, dia jadi macam tak menentu. Dia macam tersekat, macam kat sini kerongkong ni jantung tu dah naik ke atas dah. Betul. Jantung tu sudah macam naik ke atas. Itu keadaan Yaumul Azifah. Pada ketika akan berlakunya kiamat. So setiap kita ni bila membaca suasana ayat mengenai kiamat ni, mengenai mahsyar, sepatutnya ada satu perasaan taksyairu juluduhum. Kulit-kulit manusia ini dia akan mula memberi reaksi. Reaksi dari sudut chemistry dia. Dia akan memberi reflection. Dia akan memberi tindak balas. Contohnya Fahmi, kita lalu dekat satu lorong, kawasan tu orang kata ada gangguan. Kan? Kita lalu seseorang pukul 12. Tiba-tiba aircon pula aircon rosak. Tingkap kena buka. Lampu jalan pun tak ada. Allah. Lampu kereta kita malap-malap. Hidup segan mati tak mau. Masa lalu tu, how you feel? Rasa seram sejuk. Seram sejuk. Itu biologi
biologi refleks pada diri kita. Macam mana dia memberi tindak balas kan? Kita akan berpeluh. Betul. Kita akan rasa tidak selesa. Masa tu rasa nak terkencing. Masa tu, macam-macam ada. Betul kan? Betul, Itu betul. refleks kepada perasaan. So bila kita sampai dekat ayat kiamat, apa yang punya perasaan? Takut lah. Nothing. Kita tak rasa apa pun. Honestly speaking, kita ada rasa apa sekarang ni? Bila saya baca ayat kiamat. Kita ada rasa takut lah. Kan? Kita kiamat. Yalah, memang ustaz dahsyat dengan kiamat ni. Tak ada siapa-siapa yang gebah, tak ada siapa-siapa yang menggeletar, tak menggigil. Ya Allah, begitu keadaan dia ustaz. Allahu Akbar. Takutnya kan? Ya Allah. Susahnya keadaan tu ustaz. Siapa yang cakap? Tak ada. Tak ada. Sebab kita tak dapat feeling tu. Betul. Dalam ayat ni Allah beritahu idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Bila betul-betul kita berada di masyhad, kita menyaksikan di pentas kiamat tu, baru kita akan dapat rasa. Baru kita akan dapat rasa pada masa itu. Yang anak yang sedang menyusu pun tinggalkan ibu dia. Betul. Masing-masing lari. Masing-masing ada urusan. Kazimin, cuba nak menyembunyikan kesedihan. Sebab itu idzil qulub alladhi tunziruhum ya'ni al-musyrikin fa amma qulubus salihin yawma idzin fatmutmainnah. Cuma Ibnu Ashur sebut yang dikatakan hati yang tidak tenteram, yang kelang kabut, yang dalam keadaan gundah gulana ini adalah hati orang kafir. Adapun hati orang beriman, dia tenang sebab dia sudah beriman. Dia sudah pun diberitahu, dia sudah pun mendarah daging. Kefahaman dia sudah bersedia akan ada satu hari penghisaban, suasananya susah, sudah dia faham. Dia sudah bersedia, tenang dia menghadapinya. Dia tidak ada sebarang rasa susah. Adapun qulub, qalb, asal perkataan qalb ini dia adalah qulub kan. Dia qulub ni bagi dia plural dia qulub, singular dia qalb. Qaf, lam, ba, qalb. 3 huruf aja. Sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Dinamakan qalb itu qalban likathrati taqallubihi kerana dia sering berbolak-balik. Kan kejap lagi Fahmi kata nak pergi makan nasi lemak lah. Kan pagi kita dah rancang. Balik ni nak singgah nasi lemak sedap, nasi lemak power, nak makan sambal sotong. Kita rancang dah. Tapi kejap lagi keluar tak jadilah. Tak jadi. Maka hati sanai lah. Dia berbolak-balik. Betul. Kan? Ada nak tengok tanyalah ustaz kan nak tengok apa? Tanyalah ustaz, dia berbolak-balik. Hati ini namakan hati qalb kerana dia berbolak-balik. Sebab itu dalam bahasa Arab, setiap perkataan itu dia ada signifikan yang very related dengan organ. Kenapa namakan qalb? Kalau kita kata kenapa hati, you boleh jawab tak? Tak. Kadang kita bagi nama, hati adalah salah satu organ dalam tubuh badan manusia. Kita akan sebut gitu. Kita bukan nak lihat dari sudut sains. Kita nak lihat dari sudut function. Betul. Kita lihat kenapa dia namakan qalb. Sebab itu dia kata, dia sebut dalam sini, bid'at as-sanubariyah. Rupanya perkataan sanubari ni, bahasa Arab. Sanubari bahasa Arab. Semalam sanubari. Tu duduk Ustaz baca. Sanubariyah. Rupanya sanubariyah itu sanubari. Hati sanubari kan? Hati sanubari. Sanubari. Sanubariyah bahasa Arab. Allati tataharraku mustamirratan ma damatil jismu hayyan fatudfa'u dam ila syarayin allati bi hayatul jism. Nak beritahu qalb ialah satu organ sanubari yang dalam tu ada sanubari yang berfungsi berterusan mengepam darah kepada seluruh anggota tubuh badan. Semalam sempatlah belik-belik beberapa portal mengenai medical. Saya nak tahu juga apa kehebatan jantung ni. Saya sebut aja dulu supaya kita semua sayang jantung. Faham. Kena sayang jantung. Pertama sekali jantung membekalkan darah membekalkan oksigen kepada seluruh badan, memastikan badan menerima kandungan oksigen yang mencukupi, memastikan darah mengalir searah, darah tu mengalir. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari badan, membantu mengenal pasti seseorang itu masih hidup atau mati. Betul tak jantung lah? Betul tak? Kalau berhenti jantung, berhenti manusia. Kemudian ada juga fakta jantung yang lain. Seperti sebut tadi, saiz dia. Kemudian satu hari jantung kita ni, dia mengepam darah, dia mengepam 100,000 kali sehari. 100,000 kali? 100,000 kali.
saya jumpa doktor kardiologi. Dia kata, Ustaz tahu tak macam jantung ni pump darah? Dia bukan macam ni. Selalu kita tengok Macam ni kan? Tak, dia pusing, lepas. Oh, dia twist Pusing, twist. Dia pusing, lepas. Pusing, lepas. Dia kalau pump macam ni, pressure dia tak kuat. Betul. Sebab dia nak pump darah tu tolak pergi seluruh tubuh badan. Satu hari dia kena alirkan darah 5.7 liter. Masya Allah. Macam mana dia nak pump macam ni? Dia tak macam ni. Pump lepas. Zoom lepas. Zoom lepas. Masya Allah. 100,000 kali. 100. Satu hari jantung kita, dia buat benda tu 100,000 kali. So, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Denyupan jantung kita juga 60 ke 80 kali seminit. Lepas tu terlindung di sebalik rusuk. Jantung wanita lebih, dia kata lebih banyak berdenyut daripada perempuan, daripada lelaki. Denyutan dia? Denyutan dia. Masya Allah. Lebih banyak tu berapa kali ganda, Ustaz? Berapa kali ganda? Dekat sini kalau ikut catatan yang saya ada ni, ada kalau lelaki 60, perempuan 78. 78? Banyak juga beza dah. Sebab dia cepat gabrah kot. Dia susah hati kan. Betul. Dia susah hati. Dia cepat apa? Panik. Panik. Jadi dia 78 kali. Betul. Kali pertama orang buat stetoskop. Stetoskop ni yang letak dengar tu kan. Itu dia letak dengar dekat jantung kan. Betul. Nah, yang tu dicipta pada tahun 1816. 1816. Okey, dicipta oleh seorang doktor bernama René Laennec daripada Perancis. Oh. Sebab apa dia buat? Dia kata, sampai bila kita nak dengar jantung orang guna telinga? Betul. Betul tak? Betul. Letak dekat dada orang nak dengar kan. Kalau doktor lelaki takkan nak letak telinga dengar dekat dada kan. Jadi tak manis. Dia kata tak boleh, kena ada satu alat. Dia cipta alat. Dan kali pertama dilakukan transplant jantung pada tahun 1967. 1967 oleh Dr. Christian Bernard. Dia buat di Afrika Selatan. Dia buat ni, kali pertama dia buat ke atas seorang wanita bernama Louis Wensky yang mana lepas buat transplant tu 18 hari je dia hidup. Masya Allah. Itu first transplant jantung. Tapi dalam sejarah dia dicatatlah. Ustaz sebut ni supaya kita ada rasa sayang pada jantung. Jantung manusia ada 4 injap. Sebab itu bila kita rasa letih, lesu, kat dada kita rasa macam ada benda tekan. So kita pergi jumpa doktor, kita akan buat ICG, lepas tu kita akan buat test, kita akan scan jantung, Betul. kita akan buat stress test. Semua tu untuk lihat kita punya kesihatan jantung. Lepas tu kita akan ada 2 injap atas, 2 injap bawah. 4 injap semuanya. So semua tu nak pastikan darah tu mengalir dengan Lancar. lancar. Masya Allah. Allah jadikan satu benda kecil je. Dia kontrol. Betul. Kalau dia berhenti kita. Habis kita. Jadi hati ini besok dia sampai dekat mana? Dekat kerongkong ni. Ladal hanajir. Dia bila takut dan khawatir tu sampai dekat hujung kerongkong. Allah gambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Sambil-sambil tu kita nak juga, kita orang Islam ni jaga kesihatan. Sayangi jantung anda. Betul. Kempen. Masya Allah, terbaik Ustaz. Banyak info yang kita dapat ya. Tahun 1816 penciptaan pertama stetoskop. Tahun 1967 kali pertama dilakukan transplant jantung. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita jaga jantung kita. Jantung ni amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita sama-sama jaga, dan juga kita ambil amanah ini dan kita jaga sebaiknya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 17 hingga 19. Jadi tanpa masa lagi, kita pun sudah nak melabuhkan tirai kita. Tapi sebelum kita melabuhkan tirai kita, kita raikan soalan daripada penonton, insya-Allah, daripada Facebook. Daripada saudari Siti Nurbaya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Dai dan kru Tanyalah Ustaz. Ayat yang ke-18 surah Ghafir. Apakah kepentingan syafaat di hari akhirat dan adakah nikmat syafaat ini datang hanya daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih kepada saudari Siti Nurbaya di atas persoalan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Siti Nurbaya. Kalau syafaat ini ada macam-macam jenis syafaat. So syafaatul uzma dipanggil, syafaat paling besar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita akan dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad akan minta keampunan, istighfar untuk kita. Itulah syafaatul uzma. Seperti mana disebut dalam surah Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Tuhan kau akan beri kau limpah kurnia wahai Muhammad, dan kau pasti akan redha dengan pemberian tersebut. Mengikut tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan juga beberapa di tafsir yang lain, dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahawa yang dimaksudkan pemberian yang diredai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak memberi syafaat. Dan Nabi akan pilih orang-orang pengikut-pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dapat syafaat. Oleh demikian, kita kenalah jaga Al-Quran, jaga sunnah, watak kita, kepribadian kita, biar nampak seorang Muslim yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dibawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat syafaat. Itu syafaat pertama. Syafaat-syafaat lain seperti saya ada anak hafiz, kan? Anak saya anak hafiz, ada pergi belajar Quran, atau syafaat yang saya dapat daripada amal jariah saya. Pernah saya buat amal soleh. So syafaat, macam-macam syafaat. Syafaat sedekah, syafaat yang lain pun turut akan hadir. Tapi syafaat paling besar adalah syafaat yang diberikan melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Al-Syai. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, ayat yang ke-19. Dan apa yang tersembunyi di dalam dada? Bagaimana jika ada yang berkata lain di mulut tapi lain di hati? Dan adakah ianya bergantung kepada niat seseorang baru dipersoalkan di akhirat nanti? Terima kasih kepada saudara Al-Syal di atas persoalan tersebut. Silakan Ustaz. Ya, pertama sekali lain di mulut, lain di hati dia tak kekal lama. Sebab ada orang cakap, Ustaz, saya ni mulut je bising, Ustaz, hati tak. Macam susah sikit nak percaya. Betul. Sebab apa yang ada di hati itulah keluar di mulut. Sebab itu kalau baik hati, baik mulut. Betul. Kan, kalau baik hati, baiklah mulut. So mulut yang baik itulah gambaran hati yang betul, hati yang baik. Simple aja kita nak faham. Jadi tak timbul dah isu mulut cakap lain, hati cakap lain. Cuma dia dalam ayat ni, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Bila dah suasana macam tu, suasana mahsyar, masih dapat balasan. Jantung manusia ni sudah sampai dekat kerongkong. Tak ada siapa nak tolong, tak ada syafaat. Dan tak ada syafaat, maksudnya syafaat secara umum tak ada. Tak ada amal soleh, tak ada wakaf, tak ada apa pun tak buat. Sama juga tak ada pun anak hafiz, tak ada siapa nak beri syafaat untuk dia. Dan termasuklah juga tak ada kawan nak protect dia. So macam mana? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Pada masa itu Allah akan nampak betapa resah dan gelisahnya seseorang apabila dia dilihat memiliki pandangan mata yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Maksudnya apa? Maksudnya pandangan kepada hal-hal yang terlarang seperti memandang kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsir. Tapi pada catatan saya, apa yang saya jumpa ialah hakikatul khiyana amal min awitumina ala syai' bididdi ma utimina li ajlihi biduni ilmi sahibil amanah. Maksudnya khianat adalah satu perkara yang kita lakukan bertentangan dengan tujuan asal pemberian nikmat tersebut. Allah beri saya nikmat mata untuk apa? Untuk melihat. Untuk melihat supaya saya tidak sesat jalan. Betul. Dan mata ini boleh saya melihat segala alam semesta yang terdampar dan saya cerap, saya faham, mesej sampai kepada minda saya untuk mengenal Tuhan. Sebab itu fahamkah kata,
apa guna kalau mata kepala celik? Kalau mata hati buta? Betul. Tak guna apa guna mata kepala celik kalau mata hati buta? Kalau mata hati itu buta, apa saja yang dilihat oleh mata kepala, dia tidak akan memberi mesej yang clear. Tak akan memberi mesej yang betul. Dia akan tersasar. Itu dimaksudkan. Jadi al-khiyanatu an-nazara ay musaraqatu an-nazar li syai' bi hadrati man la yuhibbu an-nazaratu ilaih. Melihat satu perkara yang tidak disukai. Jadi manusia ni ada juga yang suka curi-curi tengok mata ni kan. Tapi dia macam mana pun dia memberi kesan. Patutnya manusia melihat dan belajar. Melihat dan belajar. Mata ini bukan sekadar untuk mengenal, identify size, warna dan sebagainya, tapi melihat dan belajar untuk memperbaiki mutu diri. Kalau mengikut soalan tadi tu, kenapa Allah sebut wama tukhfi sudur? Tukhfi sudur ni menarik. Wama tukhfi sudur. Tadi qulub. Kita lihat ada qulub, ada sudur. Qalb dalam ayat di atas ialah jantung. Betul. Sudur, dada. Qalb, jantung adalah sebahagian daripada sudur. Betul. Fahami? Ini sadr. Ini sadr, ni dada. Dalam dada ini ada qalb. Ada jantung. Betul. Dalam jantung itu ada fuad. Sadr, ada fuad. Kita letak ada qalb. Dalam qalb itu lagi ada fuad. Dalam fuad itu lagi ada basirah. Dalam basirah bawah sekali, dalam sekali dia ada ulul albab. So ada berapa layer? Ada 4 layer. Dalam sadr ini. Wama tukhfi sudur. Boleh jadi apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Dalam apa yang ada dalam dada manusia ni. Apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang disembunyikan oleh mata hati. Apa yang disembunyikan oleh pandangan mata hati. Apa yang disembunyikan oleh lubuk hati. Jadi hati ni, dia bukan satu layer untuk kita bersihkan dia, untuk clearkan dia supaya dia jadi suci. Ada 4 layer. Ada 4 layer. Satu-satu kita kena lihat supaya bila bersih tu, senang untuk melihat kebenaran. Apa saja nasihat, dia akan menyerap masuk dan memberi kesan dalam kehidupan kita. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun telah hampir ke penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit kesimpulan dan juga seterusnya membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, insyaAllah. Ya, terima kasih Daim Fahmi kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita tahu pertama sekali Allah beritahu ada hari pembalasan dan pembalasan itulah mengikut usaha masing-masing. Yang keduanya, Allah beritahu tiada kezaliman pada hari tersebut. Yakinlah dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu tidak akan melewatkan sebarang balasan. Yang keempat, Allah gambarkan bagaimana kalau kiamat itu berlaku, manusia semua tidak akan aman, manusia semua akan dalam keadaan keresahan, gundah gulana. Yang kelima, tidak ada siapa pun boleh tolong kita kalau kita tidak tolong diri kita daripada sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu, bersihkanlah hati kerana hati itu tempat dada, tempat dalam dada itu duduknya jantung, duduknya mata hati, duduknya ulul albab dan sebagainya. Semua itu adalah proses untuk kita nampak lebih suci, bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita angkat tangan berdoa, Tuhan tidak akan kata tidak kepada mereka ini. Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh bacakan sedikit doa untuk memberkati majlis kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada hari ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia, belas kasihan dan juga ihsan daripada-Mu, ya Allah. Berilah kami keampunan. Berilah kami keampunan, ya Allah. Berilah kami keampunan. Hendaknya tidak ada seorang pun di antara kami pada hari ini setelah mengikut kuliah ini, dia balik atau dia menamatkan pengajian pada hari ini, melainkan dia telah mendapat keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sanak saudara kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Sahabat andai kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segeralah Engkau angkat hendaknya COVID-19 daripada permukaan bumi ini. Bagi mereka yang positif, bagilah mereka kesembuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia kerana COVID, Amin. Berilah mereka syafaat. Amin. Berilah mereka keringanan. Amin. Dan luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Farid Rafi Abdullah di atas kupasan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 17 hingga 19. Dan juga terima kasih kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah pada hari esok kita akan bersama lagi di dalam tafsir dan juga taranum surah Al-Ghafir, sambungan daripada ayat hari ini ayat 17 hingga 19. Tapi untuk hari esok surah Al-Ghafir ayat 20 hingga 22 juga bersama dengan saya moderator Da'i Fahmi dan juga dengan bintang ilmuwan kita Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rafi Abdullah. Pada masa yang sama iaitu 6.30 pagi kita akan bermula dengan bacaan Yasin. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berjumpa pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.